لا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat berapa dah? Surah? Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Nahl. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna anna ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Itu ya? Hah? Salah. Dia pergi 18 tu. Silap. Ada tu. Dia pergi ayat 18 tu. Sini pun Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah hampir datangnya janji yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka janganlah kamu minta disegerakan. Maha suci Allah Ta'ala dan maha tinggilah ia dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Allah SWT berfirman memberitahu saat tibanya hari kiamat telah hampir. Demikianlah ketetapan Allah Ta'ala yang sudah pasti. Maka janganlah sekali-kali kamu meminta disegerakan datangnya saat itu. Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang disekutukan baginya oleh orang-orang yang musyrik. Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syura, Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha walladzina amanu minha wa ya'lamuna annaha al-haqq. Ala innal ladzina yumaruna fi sa'ati lafi dhalalin ba'id. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu meminta secara mengejek supaya disegerakan kedatangannya, ini kedatangan kiamat. Dan sebaliknya orang-orang yang beriman merasa takut, ngeri kepadanya, serta mereka mengetahui dengan yakin bahawasanya ia adalah benar. Ketahuilah sungguhnya orang-orang yang membantah mengenai hari kiamat itu tetap berada di dalam kesesatan yang paling terpesong.
Qala ta'ala yunazzilul malaikah situ. Betul. Sila tak ada. Ibu tak ada. Yunazzilul malaikah. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang dikendakinya. Sesiapa yang dikendakinya di kalangan hamba-hambanya, yakni yang layak menjadi rasul. Lalu ia berfirman kepada rasul-rasul itu, hendaklah kamu menegaskan, maksudnya an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Hendaklah kamu menegaskan kepada umat manusia bahawa tiada Tuhan melainkan aku, yang melainkan Allah Ta'ala. Oleh itu bertakwalah kamu kepadanya. Tafsirnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat tersebut bahawa dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Dinullah adalah dinul wahyu. Agama Allah Ta'ala ialah agama wahyu, bukan agama fikiran manusia akal, yang mengandungi perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Dalam wahyu itu mengandungi perintah-perintah Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan malaikat di takluk situ kepada siapa yang dikehendakinya. Diturunkan malaikat kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perintah yang terkandung dalam wahyu itu ialah, ingatlah kamu sekalian bahawa tiada Tuhan melainkan aku. La ilaha illa ana fattaqun. Tiada bersifat ketuhanan, mana tiada Tuhan melainkan aku, melainkan Allah Ta'ala. Maka bertakwalah kamu kepada aku, yakni kepada Allah Ta'ala, dan jauhilah perkara-perkara yang akan membawa kemurkaan dan seksanya. Dan sekali-kali janganlah melanggar perintah-perintah dan tuntutanku. Jadi awal surah ini menceritakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan para malaikat. Yang pertama tadi melarang daripada kita menjadi golongan mustajilun, orang-orang yang menuntut segera bila berlaku kiamat. Sebenarnya perkataan dan ucapan mereka itu ialah istihza, semata-mata nak menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman, nak mempermainkan. Ia tidak ada apa makna, ya, ucapan mereka dan tindakan mereka, melainkan merosakkan diri mereka sendiri. Dan telah menyatakan bahawasanya dia menurunkan malaikat dengan urusan agama, iaitulah wahyu diturunkan kepada pilihan-pilihan Allah Ta'ala. Dan yang terbesar dalam seruan ialah masalah keimanan, masalah akidah. Bahawasanya menyatakan tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Untuk membersihkan masyarakat yang telah najis dengan najis syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah seruan semua para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang lain, ta'alau ila kalimatin sawa', bahawasanya marilah kamu kepada satu kalimah yang selaras, alla na'budu illallah, bahawa tidak kami sembah melainkan Allah Ta'ala. Itu maknanya menjadi tunggak dasar pada seruan semua para nabi dan rasul, iaitulah membersihkan pahaman syirik, menyekutukan Allah Ta'ala yang amat besar bahaya, dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Sebab ia mencabar ketuhanan dan ketunggalan Allah.
Qala Allah Ta'ala rafi'ud darajati dzul arsyil yulqil ruh min amrih ala man yasha'u min ibadih liyunzira yaumat talaq yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Allah, Dialah yang maha tinggi darajat kebesarannya, yang mempunyai arash, yang melambangkan keagungan dan kekuasaannya. Ia memberikan wahyu dari hal perintahnya kepada siapa yang dikendakinya di antara hamba-hambanya yang telah dipilih menjadi rasulnya, supaya ia memberi amaran kepada manusia tentang hari pertemuan. Itu hari mereka keluar daripada kubur masing-masing dengan jelas nyata, tidak ada tersembunyi kepada Allah Ta'ala sesuatu pun dari hal keadaan mereka itu. Pada saat itu Allah Ta'ala berfirman, maksudnya siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Allah Ta'ala menjawab sendiri, dikuasai oleh Allah yang Maha Esa, lagi yang Maha kekuasaannya segala-galanya. Yang Maha keras, itu mana qahhar. Dia bangkit itu Allah Ta'ala tanya, liman, bagi siapakah al-mulku yaum? Bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Ketika itu manusia semua dalam keadaan yang sangat gerun. Seorang pun tak berani nak jawab. Maka Tuhan menjawab, lillahil wahidil qahhar, bagi Tuhan yang ketunggalan dan bagi Tuhan yang maha keras, iaitu qahhar, yang maha keras kuasa. Dan lagi firman Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun, khalaqal insana min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Allah, Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Maka tinggilah ia daripada perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ia menciptakan manusia daripada air benih. Setelah sempurna kejadiannya, tiba-tiba menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya. Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala mendedahkan dan selalu diungkap dalam Al-Quran, mana perkara ini adalah perkara yang sangat penting, menyedari bahawa kita ini adalah makhluk penumpang sahaja. Bumi yang kita duduk sebagai lantai yang sebagai atap dia adalah kejadian Allah Ta'ala. Tuhan jadikan dengan rahmatnya, dengan kasih sayang dia, supaya manusia menumpang sementara sahaja, dan supaya manusia menjalankan tugas, bukan sekadar duduk di atas dunia untuk senok-seronok, makan minum, tidak ada tanggungjawab, tidak. Duduk atas dunia, mana ikut perangai masing-masing, ikut lagu dia, jangan. Sebab dunia ni bukan kita punya. Kita penumpang saja. Itu pun dah nasib baik Tuhan jadikan. Sebab tu ditegur dalam ayat lain, Tuhan kata, apa hasibatum annama khalaqnakum abasah wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibatum, adakah kamu wahai manusia, kamu menyangka anna khalaqnakum abasah, kami jadikan kamu di dunia ni peri-peri je, ikut suka-suka kamu je maknanya. Tidak, mana ada tanggungjawab masing-masing. Wa annakum ilaina la turja'un, ataupun mereka menyangka bahawa mereka tak dikembalikan menghadap Allah Ta'ala, juga tidak. Bermakna mereka mempunyai tanggungjawab yang perlu mereka perhatikan, supaya mereka jangan gelincir daripada syariat, dan mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana lupanya dua tanggungjawab ini, manusia menjadi insan yang jauh dan tidak dapat petunjuk dari Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab mengingati perkara-perkara tersebut adalah perkara yang sangat besar. Dia merupakan dasar dijadikan manusia di atas muka bumi, ialah untuk mengenali, seterusnya memberikan ketaatan. Uhib an u'rifah wa khalaqal khalq, aku kasih bahawa aku dikenal, Tuhan kata, lalu aku menjadikan makhluk manusia supaya mereka mengenali siapa dia Allah Ta'ala.
Dan ini di antara pendedahan untuk mengenali Tuhan. Ya, Tuhan adalah nama di antara dia Al-Khaliq. Ya, kita ni panggil makhluk. Allah Taala Khaliq. Lepas tu disebut dalam ayat ni khalaqa. Khalaq khalqan. Bahwa khaliq wa zaka makhluk. Itu tasrif ni. Khalaqa fi'il madi. Yakhluqu mudhari' ni. Khalqan itu mana masdar ni. Bahwa khaliq itu isim fa'il. Makhluk itu isim maf'ul. Mana pun makhluk, mana allazi khuliqah, yang dicipta dan dijadikan. Apa makna khaliq? Allazi khalaqa, yang mencipta dan menjadikan. Jadi Allah Ta'ala ulang-ulang benda ni supaya apa? Manusia jangan lupa. Sebab manusia ni diambil kalimah an-nisyan. An-nas, diambil kalimah nasya yansi nisyanan. Maknanya lupa. Kan? Manusia ni suka lupa. Sebab tu Quran sebutkan sifat orang beriman, dia selamat daripada kelupaan. Ya, Tuhan sebut bahawa sini suruh kita fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Beringat-ingatlah kamu, pesan memesan, ingat beringat, dan ingat beringat, pesan memesan ini memberi manfaat yang besar kepada orang yang beriman. Itu dipanggil tazkirah, ya, ingatan. Di dalam ayatnya telah dedahkan khalaqa, ialah yang menjadikan langit 7 lapis, bumi ini dengan sebenarnya, maknanya bukan benda-benda rekaan, tidak, dengan hak. Kemudian mendedahkan ciptaan manusia supaya mereka insaf. Dia ni jadi daripada apa? Nutfah aja kan. Khalaqal insan min nutfatin. Dijadikan manusia daripada air benih yang sangat jijik, tuan-tuan. Orang kalau kena air benih tu pun orang buang, tuan, basuh. Kalau nak jual setitik 20 sen pun tak laku. Tak ada siapa nak. Itu kata Sayyidina Ali, asal kamu daripada mimma'in mahin, air yang hina. Sekarang kamu dah besar, dalam perut kamu tu tai je, kata Sayyidina Ali. Kamu macam bandaran ni, bawa tai. Ya, kemudian kamu mati, ditanam lubang yang dalam. Sebab kalau tanam lubang yang cetek menyebabkan habis busuk, ya, sekeliling kamu. Itulah taraf diri kamu. Apa yang kamu nak banggakan? Ya, teman. Apa yang kamu nak banggakan asal daripada benda yang hina, sekarang duduk dalam keadaan mengandung najis, hulu ke hilir, kemudian mati jadi bangkai yang busuk. Kecuali kamu menyelamatkan diri kamu menjadi insan yang dipuji oleh Allah, ialah bertakwa. Itu jadi selamat. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka selamatkan diri kita daripada sifat kehinaan kepada sifat kemuliaan, iaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan Allah Taala menjadikan daripada nutfah dah besar, fa iza huwa hasimu bin, lawan Tuhan. Hasim mana orang yang menunjukkan kekerasan melawan. Mubin, terang nyata dia lawan Allah Taala. Ya, dia tak nak tunduk pada Tuhan. Tuhan kata tauhid, disyirikkan Tuhan, macam-macam. Itu pegangan manusia. Allah Taala dedahkan dalam Quran supaya mereka insaf. Allah SWT berfirman dalam ayat ini bahawasanya dialah yang menciptakan langit dan bumi, ya, serta alam semesta yang luas dengan alam maha suci. Apa makna suci? Aiminan naqais, suci daripada segala kekurangan, maha agung daripada apa yang disekutukan oleh makhluk kepadanya. Iaitu maknanya dikatakan ta'ala, ta'ala amma yusyikun, maha suci, maha tertinggi Allah Ta'ala daripada apa yang disekutukan oleh orang-orang yang kufur, yang menyekutukan Allah Ta'ala di kalangan musyrikin. Dia tidak memerlukan siapa dalam menciptakan makhluk. Dijadikan dengan hak dia sendiri. Maka patutlah dia disembah tanpa menyekutuinya. Kemudian Allah Ta'ala memperingatkan bahawa dia menciptakan manusia hanya daripada cecair air mani saja. Namun setelah ia berkembang menjadi makhluk yang sempurna, tiba-tiba dia memusuhi Tuhannya, tuan-tuan. Tuhan dia hanya lawan balik. Hubungan anak dengan ibu bapa aja macam mana, tuan? Kalau anak tadi menunjukkan kederhakaan pada bapa, ibu bapa dia kata apa? Kalau aku tahu aku picit kau dari kecil. Jadi tak tahu kan. Ya, kalau aku tahu aku picit kau daripada kecil. Bukan main jahat, bukan main degil kau gitu kan. Itu sebab dia tak tahu. Ini bukan hubungan antara ibu dengan bapa,
Tapi ini hubungan antara Khalik dengan makhluk lagi besar. Kemudian mereka melanggar perintah Tuhan, mendustakan wahyunya, serta menentang dan tak beriman, dustakan, lawan lagi, memerangi pula para rasul. Ada rasul yang dibunuh pun ada. Padahal dia dicipta untuk menjadi seorang hamba yang setia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri, mengenali Tuhan dan menjadi hamba kepada Ta'ala. Tiba-tiba dia buat kerja lain. Kemudian bertakwa dan beribadah kepadanya. Sebagaimana yang difirmankan dalam surah Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa hasimum mubin. Terang. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil izama wa hiya ramin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Tidakkah manusia itu melihat? Di lapas melihat ini memang cukup popular dalam Quran, ya. Dengan sebab melihat menjadi satu alat untuk mereka makrifat akan Allah Taala. Alam tara, awalam yanzuru, qulin zuru, ya. Banyak ayat-ayat yang bentuk sedemikian. Tidakkah mereka itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitis air benih. Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadian dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadi ia seorang pembantah. Dah besar pula dia lawan Tuhan. Ya? Dengan terang jelas, sombong dia, sombong bodoh dia. Dan mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang mati. Dia boleh bantah. Dia tak sedar, dia dulu tak ada satu benda pun ada. Tak ada apa-apa, kosong, zero. Tuhan bagi ada kan dia. Tiba-tiba dia nampak bantahan. Ini semua apa? Ini semua daripada inat, keras kepala dia. Sebab mereka telah digoda. Oleh racun-racun nafsu, bisikan-bisikan syaitan yang menyesatkan mereka. Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami tentang kekuasaannya. Dan ia pula lupakan keadaan kami menciptakan, sambil ia bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu. Dia lupa dulu tulang pun tak ada. Dia pergi ada dulu, tulang pun tak ada. Ini dah ada tulang. Kalau kita lah, dah ada misal, dah senang kan. Tapi Allah Ta'ala bukan begitu. Dia maha kuasa. Ada misal ke, ada contoh, tak ada contoh. Fa'alul lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Inilah kejahilan. Ya, bila Tuhan tutup, tak bagi hidayat, macam itulah ucapan-ucapan menyonsang mereka. Katakanlah tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan pada awal mula wujudnya. Ya, dan ia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptanya. Semua dalam pengetahuan Allah SWT dengan detail sebelum ada lagi makhluk ni. Ya, itu dipanggil ta'aluk ilmu, dipanggil ta'aluk inkishaf, ta'aluk nyata terang dalam ilmu Tuhan. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah daripada Bishr Ibnu Jahsh, bahawa Rasulullah SAW bersabda setelah meludah di tapak tangannya, yaqulullahu ta'ala, ya bani Adam, anni tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhihi iza sawaituk fa'addaltuka lammat itu fa'addaltuka masyaita baina burdaika walil ardi minka wa'idun fajama'ta wa mana'ta hatta iza baratil khulkum kulta atasaddaqu wa anna awanus sadaqah. Allah SWT berfirman, maksudnya, wahai anak Adam, ya bani Adam, bagaimana engkau akan menjadikan aku tidak berdaya? Bolehkah kamu nak melemahkan kuasa besar Tuhan? Padahal aku telah menciptakan engkau daripada cairan seperti ini, yakni ludah yang ada di tapak tangan Rasulullah SAW.
Setelah ludah dapat tangan dia buat contoh. Mu daripada cair ni, cair ludah ni. Kemudian setelah aku menjadikan engkau makhluk yang sempurna, cukup dengan kepala, muka, kaki, tangan dan seterusnya anggota yang lengkap, dan dapat berjalan dengan pakaian kamu di atas muka bumi sehingga menimbulkan suasana langkahmu dan dapat mengumpulkan kekayaan yang enggan engkau nafkahkan, sehingga apabila tiba saatnya roh kamu sudah sampai ke halkum kamu, engkau berkata, aku akan bersedekah, maka sudah terlambat untuk engkau menayangkan kuasa dia. Menciptakan dia, menciptakan makhluk daripada air yang seumpama cecair air ludah itu. Dalam tidak ada satu apa pun, tiba-tiba diberikan berbagai-bagai kurniaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang menjadi kaya raya. Maka bertukarlah sifat mereka. Mula-mula kita tak kenal akan Allah Ta'ala. Mula mereka menanamkan sifat bakhil mereka terhadap apa yang diminta infak oleh Allah Ta'ala, terutamanya yang wajib, umpama zakat. Ini Allah ceritakan balik manusia supaya diambil pengajaran daripada. Qala Allah Ta'ala wal an'ama khalaqaha. Ini semua tu orang bangkit tuan-tuan ni. Banyak ayat-ayat berbentuk bangkitan-bangkitan dari Allah. Sebab apa? Sebab manusia banyak terlupa, banyak terlalai, ya, atau dibangkit balik akan nikmat yang telah dikurniakan. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'um wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilul athqalakum ila baladin lam takunu balighi. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyikkil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Dan binatang-binatang ternak, ia juga menciptakan untuk kamu, terdapat padanya benda-benda yang memuaskan tubuh dari sejuk, dan beberapa faedah yang lain daripadanya juga kamu makan. Mana menciptakan nikmat haiwan ternakan. Ada diambil makanan dagingnya, bulunya diambil untuk pakaian mengelakkan sejuk. Itu semua Tuhan bangkit. Allah. Dan bagi binatang ternak itu keindahan yang menarik hati ketika kamu membawanya balik untuk berehat pada waktu petang, dan ketika kamu membawanya keluar pada waktu pagi. Dan binatang-binatang itu pula membawa barang-barang kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya melainkan dengan menanggung susah payah. Sesungguhnya Tuhan kamu amat melimpah belas kasihan dan rahmat. Itu keadaan dulu. Kalau sekarang lagi dah macam-macam. Semua maknanya Tuhan bangkit nikmat supaya hamba bersyukur kepadanya. Adapun kita tak boleh bangkit pemberian. Bila bagi orang, kita ungkit, kita bangkit, jawab dia batal pahala ni. Itu Al-Quran sebut, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu. Bil manni, dengan ungkit. Awak tak perasan ke dulu saya bagi awak? Wah. Habislah pahala. Ya. Wal adha, dan menyakiti. Dia bagi, orang minta tapi dia menyakiti. Badan dia besar, pemalas kerja. Padahal kawan tu semput. Ada sakit, mungkin tak boleh kerja ke apa kan, dia kan tahu. Jadi dia memberi tadi dalam keadaan menyinggung perasaan, azab, menyakiti. Itu semua haram, membatalkan pahala. Ingatkan bagi, nak bagi banyak, singgit ya, tak wadan dengan kawan tu apa. Dikatanya macam-macam. Maka Allah Ta'ala bangkit
Sebab dia punya. Kita ni pun milik dia. Jadi membangkit supaya manusia tadi sedar. Jangan dia tak perasan siapa diri dia maknanya. Ya. Tafsirnya Allah Ta'ala sebutkan beberapa di antara nikmat-nikmat bahawa dia telah menciptakan binatang-binatang ternakan seperti unta, sapi, kambing yang dapat memberi manfaat kepada manusia. Kulit, bulunya, ia pula boleh jadikan pakaian yang memberi kehangatan, menjadi sebab hangat. Susunya dapat diminum, dagingnya pula dapat dijadikan bahan makanan. Jika kita lihat, pengguna nikmat paling banyak ialah makhluk yang bernama manusia. Apa dia tak tahu? Binatang ada maun, ada maging. Kan? Ada jenis makan daun ni, daging tak makan. Kan? Ada makan daging aja, tak makan daun. Jumau kita bagi dia pucuk ubi daging kangkung, dia tak makan. Kan? Lembu kita tak bagi dia apa? Kita bagi dia makan daging, bagi makan burger dia tak makan. Dia tak makan daging. Masing-masing ada makan. Sikit penggunaan mereka, tuan-tuan. Tapi mereka bertasbih tak putus. Sebab binatang takkan mati selama tasbih dia berjalan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihi walakin la yafhamu tasbihahu. Tidak ada barang selain manusia, jin, semuanya bertasbih bertuan. Tapi kamu ni la yafhamu tasbihahum, kamu tak faham tasbih mereka itu. Maknanya bila habis tasbih dia mati. Mana penuh hidup dia dengan bertasbih. So, kadang-kadang kita petanggai tangkap ayam kurun dalam serkap. Nak sembelih terlepas, rupa ayam tu belum habis tasbih. Yang menangkap gaji malas. Ayam tu tak habis tasbih lagi. Waktu tak sampai umur lagi. Lepas pula ayam gitu kan. Dah kurung-kurung terlepas pula. Jadi binatang tu bertasbih, kalau kita tak bertasbih, malu kita dengan Ta'ala. Ya, dia kata mensucikan Tuhan. Ya. Allah. Dia makan daging kita makan. Ya. Pokok daripada akar sampai pucuk kita makan. Akar, ubi kita makan. Batang, tebu kita makan. Pucuk, ubi. Wah, semua kita bedal dan tak cukup darat. Laut, ikan, habis semua dimakan. Paling banyak ialah manusia. Kalau dia tak tunduk Tuhan, muka tak tu malu dengan Tuhan. Muka tak tu malu dengan Tuhan. Banyak sangat nikmat diambil, tiba-tiba malas bekerja. Dan macam kau ni makan ni banyak, kata pemalas kan. Begitulah dia. Ambil je nikmat Tuhan, tak nak taat perintah Tuhan. Kenal pun tidak, wah lagi dahsyat. Kenal Tuhan pun tidak, ya. Habis itulah makna besarnya kemaluan seseorang tadi apabila dia tidak taat kepada Ta'ala. Selain itu, binatang-binatang ternak juga dapat memberikan keindahan pandangan dan dapat meringankan beban pengangkutan yang telah dikirimkan ke tempat yang lain, atau barang-barang dagangan dan bekal-bekal perjalanan yang tidak dapat disampaikan ke tempat tujuan melainkan dengan susah payah. Kalau setara ini binatang jalan dulu, kuda pun lambat, tuan besar Tuhan bangkit dalam Quran. Kalau sekarang lagilah nikmat. Dia punya apa? Lain pesen nikmat canggih-canggih, lagilah kita kena malu kan. Lagi banyak nikmat kita guna lagi. Banyak nikmat Tuhan kita pakai. Maka mewajibkan dia tunduk dan patuh, menandakan syukur kepada Allah Ta'ala. Maka Allah SWT mengurniakan nikmat-nikmat itu kepada manusia sebagai makhluk utama yang disebut dan dipuji, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ayat-ayat ini berkisar kepada apa? Menarik perhatian insan supaya sentiasa mengingati dan memandang kebesaran keagungan Tuhan, nikmat kurnia dia, supaya mereka tunduk dan patuh. Jangan menyekutukan Allah Ta'ala, jangan menderhaka perintahnya. Qala Allah Ta'ala awalam yarau. Lagi. Tadi alam tara, ni awalam yarau. Fi'il mudhari' kan. Af'al khamsah. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Setiap Jumaat baca, malam Jumaat. Ya. Cuma ada malam Jumaat suara-suara yang tak baca sebab dia dah kena racun pahaman Wahabi. Wahabi kata tak boleh baca Yasin malam Jumaat.
bid'ah. Kan? Ada surah dah baca tak baca ni. Ada satu surah dekat Semabuk. Dah baca bertahun baca. Masuk Ustaz Wahabi pula dia kata oleh bid'ah, tak ada dalam hadis. Wah. Tak baca dah. Lepas tu ujung surah apa gulung ukut daun. Ukut daun sunnah Nabi ke? Kalau kotak ni aja. Tu baca kitab tu bagus tu. Kitab Ustaz Abdul Samad. 70 masalah. Bagus. 77. Sedap ujar dalam tu. Dia Wahabi ni kan. Dia pakai satu kaedah ni. Dia kaedah sendiri. Tak ada dalam ulama' lain tak ada. Mazhab lain tak ada. Iaitu at-tarku yaqtadi tahrim. Itu dia pakai itu. Ya. At-tarku yaqtadi tahrim. Maknanya bila Nabi tak buat, benda tu haram. Dia pakai kaedah. Sebab dia tanya, Nabi buat tak? Kita buat maulud je, Nabi buat tak? Kita baca talqin je, Nabi buat tak? Dia baca macam tu. Tak ada dalam usul fiqh mana-mana mazhab pun. Tak ada. Kaedah ni tak dipakai. Dia pakai kaedah ni. Sebab tu mana-mana dia pergi, segar kita, Nabi buat tak? Bila Nabi tak buat, benda tu haram. Sedangkan dalam hadis berlambak, nas-nas. Seorang sahabat, masyhur, menjadi Bilal. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Rasulullah dengar dalam Isra Mi'raj bekas sentakan tapak kaki Bilal. Ya, dalam syurga tu nampak. Dia kata, ya Bilal, apa amalan yang menyebabkan setinggi ini darajat kamu? Sayyidina Bilal kata, setiap kali aku mengambil wudu, lalu aku semayang sunat wudu. Sedangkan Rasulullah tak pernah buat semayang sunat wudu sebelum tu. Rasulullah tak pernah buat. Yang semayang sunat wudu ialah Sayyidina Bilal. Bila Nabi tanya dia kata, tiap-tiap kali lepas aku ambil wudu, aku semayang 2 rakaat sunat wudu. Lepas tu barulah Nabi takrirkan betul. Baguslah, buat teruskan, Nabi kata. Bermakna sebelum Rasulullah tanya, Sayyidina Bilal buat je apa suruh. Nabi tak buat, sesatlah. Parah. Tak boleh pakai keadaan. Ya, tak ada mazhab 4 dan tak ada mazhab lain memakai aku yaqtadi tahrim, tak ada. Wahabi je pakai. Kita keadaan nak mengharamkan benda 3 perkara. Pertama an-nahyu, kedua an-nafi, yang ketiga al-wa'id. Tu kaedah kita dalam fiqh. Kita nak letak benda tu haram, pertama an-nahyu, ada nahi, lapas tegahan. Ataupun an-nafi, lapas penafian, tak boleh buat, Rasulullah kata, atau Quran kata bahawa dia benda tu jadi haram. Ya. Kemudian yang ketiga al-wa'id, janji azab. Berjanji azab, mana benda tu boleh dihukumkan haram. Lain daripada tu tak ada. 3 ini tadi. Dia mengaban lah. At-tarku tak ada masuk. Dia pakai at-tarku. Ya, macam-macam ini dan ada benda dalam hadis pun ni kata tak ada. Kunut kan, orang dah baca banyak. Beladuyung tu ada baca kunut. Dengar tak baca dah. Masuk Ustaz Wahabi masuk. Kata kacau betul. Berpuluh tahun dia baca kunut. Buka dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, syarat I'anatul Talibin tu. Kana Rasulullah SAW yaqnutu hatta yufarriqud dunya. Tu hadis sahih. Ya. Kalau kita mengaji dalam keadaan ilmu Arabiah, kana yaqnutu tu fi'il mudhari'. Bila kana, dia merupakan isim nasab khabar. Ya, tu keadaan nahwu ya. Jadi bila khabar dia fi'il mudhari', apa makna di ifadati istimrar wa dawam. Jadi kana Rasulullah SAW yaqnutu, Rasulullah membaca kunut hatta yufarriqud dunya, sampai Rasulullah meninggalkan akan dunia. Mana wafat tu ada. Dia kata macam-macam dalam tuan ni. Kita kenapa tuan-tuan? Kita kalau benda mukhtalaf, letak tangga ikhtilaf, jangan bahaslah. Kita bahas benda muttafaq, benda ijma'. Kan? Dia benda mukhtalaf dia nak bawa, ada hujah bawa jalan. Sebab tu kita tak pernah bala dengan Maliki, tak pernah bala dengan Hanafi. Ya, Hanafi pun tak kata kita sama-sama naik, tak ada masalah. Ya. Cuma satu je kata mazhab, tapi bukan mazhab Syiah. Dia kata dia mazhab, ya. Dia kalau mazhab tuan-tuan nak kenal, dia tidak akan kempen orang masuk mazhab dia. Kita Syafi'i ada kempen Maliki, tak ada. Maliki ada kempen Hanafi, tak ada. Sebab masing-masing iktiraf, mengiktiraf. Tak ada apa, okey, jalan, carry on, tak ada masalah. Itu cara bermazhab. Ini Syiah lah tak ikut dia, kafir. Halal darah. Oi, ini apa kojo ni? Dia nak kenal mazhab. Mazhab, dalil dia nak tenang, dia tak nak kempen orang masuk mazhab dia. Sebab dia tahu mazhab lain pun betul. Tapi bila dia kempen, siap halal darah pula tak ikut dia, itu bukan mazhab. Itu bukan mazhab, itu dah lain cerita. Okay.
di pengajian tuan ni, ya. Tuan guru saya paling tuan guru tuan ni. Syekh Abdul Qadir Mandiri, siapa tak kenal? Ulama besar Mekah tuan. Ya. Tapi anak dia sendiri habis. Anak dia Syekh Ahmad tu kan dia hantar lain Wahabi, habis dia Wahabi. Dibayar gaji Saudi 20 ribu, dulu 20 ribu besar kan. Sampai seorang ulama besar dari Indonesia yang selalu datang. Malaysia datang. Dia duduk hotel bawah, Syekh Ahmad duduk atas. Dia pergi sana, Syekh Ahmad follow. Wahabi suruh. Dia suruh follow ni. Seorang ulama besar di Indonesia. Siapa nama, lupa nama itu. Besar ulama tu. Syekh Ahmad dia apa? Kerja dia tu lah. Ya. Dia kan pahaman dia. Walaupun anak tu guru besar, bukan anak ustaz kan, tu guru besar, tapi tak kenal Syekh Qadir Mandiri kan. Ulama besar Mekah kan. Masa dia tak menghafal, dia tidur, dia buang air, dia makan tu je. Lain semua kitab dengan dia menghafal masa dia mengaji. Hebat tak hebat, berpuluh matan dia hafal. Alim besar lah, tapi tak kenal. Kan? Tapi anak dia dihantar lain tu, pun terjun dari itu. Habis, dalam bapak dia boleh bedal balik. Bapak dia boleh bedal balik. Allah. Tu tuan guru saya cerita lah. Ya. Maka Allah SWT mengurniakan situ dia. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bahawa kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak di antara jenis-jenis makhluk yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka memiliknya, ya, dan kami jinakkan dia untuk kegunaan mereka. Tuan jinak kan? Kalau tuan tak jinak kan macam terdekat sondol itu. Ya, jinak ni hakikat Tuhan yang jinakkan. Kita usaha je buat gini atau jinak. Kalau tuan tak jinak kan usaha macam mana pun dia mengambur. Tak tengok dia sorok tuan macam-macam cerita dia kan. Maka sebahagian daripada antara yang menjadi kenderaan mereka dan sebahagiannya pula menjadi makanan. Besarnya nikmat Tuhan. Itu kata pengguna nikmat paling besar ialah manusia. Dan satu lagi firman Ta'ala, wal khail wal bighal wal hamir litarkabuha wa zinah yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah SWT menjadikan khail, kuda, ya, dan bagal serta kaldai untuk kamu menunggangnya dan untuk menjadi perhiasan, dan ia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Baru ni keluar pula apa? Kuda emas ni. Ada kacukan kuda Rasulullah. Wah, macam-macam dah. Harga jutaan. Ya, dia pun cantik dia macam dah ni. Kenderaan. Dia paling mahal di tanah Arab dulu apa? Unta merah ni. Unta tu kuda merah. Unta merah, mana cari unta warna merah? Lahir betul merah. Bukan dari kedai spray tak ada. Itu spray unta, ini betul original unta. Tu sebab dalam hadis pun Nabi kata khumrun na'am. Mana orang dapat petunjuk ni, nak ceritakan kelebihan orang berdakwah. Orang tu tak semayang, kita dakwah dia sampai dia semayang. Kelebihan itu lebih baik daripada minum khumurin na'am, Nabi kata, daripada unta merah. Maknanya satu kebanggaan bangsa Arab dulu, kenderaan paling mahal dia unta merah. Maka lebih baik daripada itu. Nak ceritakan kelebihan kita berdakwah manusia ke arah jalan Allah. Tafsirnya, ini adalah jenis lain daripada binatang-binatang yang diciptakan Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya umat manusia, iaitu kuda, ya, bagal sejenis kuda, dan kaldai, dikacuk dulu. Dan kaldai yang diciptakan Allah Ta'ala sebagai binatang tunggangan dan juga binatang perhiasan yang memberikan keindahan pandangan, ya. Tak pandang kecil tadi. Dia pergi barang badan kecil. Sampai ada orang Melayu ta'assub betul. Betul lah bumi Mekah tu banyak berkat, tapi dia pun ta'assub tu melampau. Saya pergi Mekah, Masya Allah, dia kata pergi haji, rumput berjalan, dia kata. Rumput kering berjalan, rumput bawah ada kaldai. Kaldai bawa rumput dia makan banyak kan, dia tak nampak rumput tu bergerak. Masya Allah, dia kata, berkat betul tanah haram ni. Rumput bawah ada kaldai bawah. Kaldai tu kecil kan, dia letak ni rumput banyak-banyak kan. Wah, dia bawa bergerak rumput lagi jauh. Nak ceritakan apa? Kuat binatang tu, tak padan dengan kecil ni. Oh, dia naik bukit. Dia sebutkan secara tersendiri kuda, bagal dan kaldai. Padahal binatang-binatang itu termasuk dalam golongan binatang ternak, kan?
Dia na'am ni adalah binatang ternakan berkaki 4. Itu na'am. Ya. Tersebut dalam ayat dijadikan dalil oleh sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah dan lain bahawa daging binatang-binatang tersebut adalah haram. Ya, dia hujah kat situ. Tapi kita tak, mazhab Syafi'i kita halal. Ya. Di himar ada 2 tuan. Ya, himar yang tak boleh makan, dipanggil himar ahli, himar kampung. Yang buat kerja itulah yang tak boleh makan. Ada pun himar wahsy, himar liar, itu boleh makan. Senang katakan kuda belang. Ya, kuda belang tu dikatakan himar wahsy. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far bin Jarir, bukan Jair, itu Abu Jair. Jarir. Abu Ja'far Jarir At-Tabari, ya. Itu orang ulama besar tafsir. Jarir, bukan Jair. Daripada Nafi' bin Al-Qamah bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu enggan memakan daging kuda dan bagal dan kaldai, dan selalu menyatakan bahawa binatang-binatang ini adalah untuk tunggangan, bukan untuk dimakan dagingnya. Sebab mazhab apa tadi, Abu Hanifah, oleh kerana diserangkaikan himar tak dimakan kan, diserangkai dengan bigal, dengan khail kuda, dipukul terus. Sebagai kendaan saja. Kita mazhab Syafi'i tidak. Kuda boleh makan. Dia makan daging kuda. Sedangkan binatang ternakan lain seperti sapi, kerbau dan kambing adalah untuk dimakan dagingnya, sedangkan kulit dan bulunya berguna dan bermanfaat kepada manusia. Di bulu ni kalau sekiranya binatang yang makul, yang boleh dimakan, dari tafsir. Kalau kita ketam waktu dia hidup, macam kambing semua kan, itu halal. Ya, kambing biri kan lawa-lawa kulit dia macam kapet. Itu boleh, itu halal. Kalau diambil pada waktu dia mati, tengok kalau mati dia secara syarak sembelih, boleh ambil juga. Kalau dia mati jadi bangkai, tak boleh. Itu saja. Ya. Ayam, ya, tiba-tiba bulu digugur. Waktu dia hidup kan, itu tak apa, boleh ambil. Ya. Waktu dia hidup boleh ambil, kalau gugur mati dia hidup boleh ambil lagi. Kalau dia mati, kalau sembelih boleh ambil bulu dia. Ini ayam tu kena langgau, ayam segamu cantik sayang, gitu. Dia ambil bulu kawan. Padahal dia dibangkai, kan? Bawa kulit telinga, masuk dalam baju buat semayang. Habis batal semayang. Tanggung najis tuan-tuan ni. Ada pun binatang yang ghairul ma'kul yang tak boleh dimakan. Kucing misalnya ni kan. Ini pada anjing babi lah. Bulu dia suci ketika dia melekat pada badan dia waktu dia hidup. Adapun kalau dia bercerai je, najis hukum dia. Apatah lagi kalau dah mati. Dan dia bulu tak boleh disamak. Yang boleh samak kulit saja. Ya, kulit saja boleh samak. Lain daripada anjing dan babi dan keturunan keduanya. Ya, kulit biawak, kulit ular ke boleh samak. Ataupun binatang makul boleh dimakan, tapi mati tak semula jadi bangkai. Kita samak balik boleh juga. Ya, cuma khilaf ulama, dia suci luar dalam atau suci luar saja. Pendapat muktamad mengatakan bila kita samak kulit bangkai tadi kan, umpama kulit kambing ke yang mati tak sembelih, maka dia suci luar dalam. Ada setengah ulama katakan luar saja, dalam tak suci. Apa beza dia ni? Ni kalau kita semayang, kita jadikan dia sejadah. Kalau kita masuk kaki bawah, kalau pakai pendapat ulama katakan dalam tak suci, luar saja, batal semayang. Tapi kalau kita pakai ulama mengatakan luar dalam suci, ya. Kemudian persoalan sekarang yang di kulit-kulit kan disamak luar negara, kadang-kadang dibuat oleh orang bukan Islam. Apa hukum dia? Sah hukum, tak ada masalah. Sebab dalam bab samak ni ulama letakkan dalam babul izalah, bukan dalam babul amal. Kalau bab amal dia kena niat, innamal a'malu binniyat, amal sah dengan niat. Beliau orang kafir, al-kafir laisa min ahli niat. Orang kafir bukan ahli niat, niat dia tak sah. Sebab tu kalau sekiranya seorang tadi dia mandikan mayat. Mandi mayat, babul dibak, bab samak ni semua ulama masukkan dalam babul izalah, bab menanggalkan kekotoran. Maka kalau dilakukan oleh orang kafir pun kena cara dia sah. Ya. Dia mandikan sahabat dia, ya, yang meninggal. Sah hukum dia. Dia ambil bagian syariah, dapat master. Wah. Tapi apa? Dia tak masuk Islam lagi. Sahabat dia meninggal, dimandikan. Dia tahu hukum, sah hukum dia. Dia nak semayang tak boleh. Sebab semayang ibadat perlu pada niat.
Dia tak boleh jadi imam tu. Dia tak boleh lah ni, kawan saya nak jadi imam boleh tu. Saya uti, saya ada master. Tak boleh. Sebab amal dia kena ada niat. Maka al-kafir laisa min ahli niat. Orang kafir bukan ahli niat. Tak ada iktibar niat. Dia kena dimasuk Islam dulu. Ada pun benda yang tak banyak pada niat, macam basuhan, itu tak apa. Ya, membasuh tak ada niat ni. Tapi orang tua-tua bukan main lagi, dia tekan ni. Kau pandang, kau faham buat istinja. Wah, kita tengok istinja ni payah benar. Padahal 3 perkara je, hilangkan bau, warna, rasa dah lah, tak payah niat. Ni niat nak istinja ni, saja aku nawaitu istinja. Wah, lebih kuat lagi daripada jamban kau. Jadi dia menyusahkan benda yang senang dan dia kan payah. Now benda tu. 3, hilang bau, rasa, warna, dah suci lah dia. Tak payah nak istinja, basuh baju nak niat. Kau nak niat basuh baju sebesin, kau 12 tak siap ingat. Kena orang wah-was pula kan, angkat saya, nawaitu sahaja aku basuhlah baju ini. Wah, kacau cik. Ya, 2 jam tak siap lagi kan. Dan diriwayatkan daripada Imam Abu Ja'far Ibn Jarir daripada Nafi' bin Al-Kamal bahawasanya Ibn Abbas ya dia tak makan makan daging kuda tadi, bagal. Dan setelah menyatakan bahawa binatang-binatang itu adalah untuk tunggangan, bukan untuk dimakan dagingnya. Sedangkan binatang-binatang ternakan lain seperti sapi dan kambing adalah dimakan dagingnya. Sedang kulitnya dan bulunya berguna dan bermanfaat kepada manusia, ya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Khalid Ibnu Walid Saifullah ni dapat gelaran pedang Allah Ta'ala, masya-Allah. Dia minta mati dalam medan tapi tak mati juga. Tidak ada sejengkal daripada tubuh badan ni melainkan semua bekas liang senjata. Ya. Tapi Allah tak mati ke di dalam medan, dia mati di rumah. Tapi kelebihan syahid dia dapat lah. Banyak kelebihan dia dapat. Ya. Membunuh ada banyak dah. Melarang siapa-siapa yang memakan daging kuda. Ya. Kata Khalid Al-Walid bercerita bahawa Rasulullah SAW melarang siapa yang makan daging kuda, bagal dan keldai. Akan tapi Jabir bin Abdullah menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim berkata bahawa Rasulullah SAW melarang memakan daging bagal dan keldai dan membolehkan mengizinkan makan daging kuda. Itu ada 2 riwayat lah. Ya, tu. Demikianlah menurut pendapat kebanyakan ulama, di antara mereka Imam Malik dan Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i, bahawa kuda boleh dimakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad. Wa inna khairal qulubi bi anta